Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah khatimin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Wa qala alaihi salatu wassalam innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa man lam yuhib walakinnallaha la yu'tid din illa liman yuhib aw kama qala alaihi salatu wassalam. Allahumma alhimna ma rashida umurina wa a'izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi panjangkan usia kita dan memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk membuat amalan masya-Allah dalam bulan Ramadan yang mulia. Tuan-tuan, ibu rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, amalan dalam bulan Ramadan seperti yang kita semua maklum masya-Allah, setiap amalan sunat digandakan sehingga amalan fardu dan amalan fardu digandakan sehingga 70 kali ganda. Ini disebut dalam hadis Bukhari. Tuan-tuan, ibu rahmati lagi dikasihi Allah, pada hari ini kita akan membicarakan mengenai tentang infak di dalam bulan Ramadan yang mulia. Tuan-tuan, sebelum kita pergi lebih jauh mengenai infak, perlu kita ketahui tentang ta'rifan ataupun terjemahan ataupun definisi infak itu sendiri. Baik, dari sudut membelanjakan harta ini, ada beberapa keadaan dan perlu kita tahu bahawa ibadah dalam Islam ini terbagi kepada dua. Satu, ibadah yang dipanggil maliyah, ibadah yang mana mengeluarkan harta. Dan ibadah yang kedua dipanggil badaniyah, ibadah yang menggunakan badan kita, tenaga kita, masya-Allah. Seperti solat, dia tak keluarkan duit pun, tak keluarkan harta pun. Dia menggunakan badan saja. Puasa, sekarang kita sedang berpuasa, tak kena keluar duit pun untuk puasa, masya-Allah, guna tenaga saja. Tapi ada ibadah yang mana mengeluarkan harta, masya-Allah, seperti yang kita nak bicarakan pada hari ini. Dan tuan-tuan yang mulia, ibadah yang berkaitan dengan mali ataupun yang membelanjakan harta ini, kata ulama terbagi pada tiga. Pertama, yang dipanggil sebagai zakat, masya-Allah. Zakat kita semua tahu, masya-Allah. Yang mana Allah Ta'ala telah mewajibkan zakat untuk orang yang mana, masya-Allah, yang ada kemampuan, masya-Allah, yang cukup syaratnya, wajib dikenakan zakat. Bahkan zakat fitrah wajib untuk kita semua, subhanallah. Dan zakat ni, tuan-tuan yang mulia, perlu diberikan kepada 8 asnaf. Ada 8 asnaf, 8 golongan yang mana kita boleh beri zakat kepada mereka, masya-Allah. Ini mengenai zakat. Dan zakat ini adalah wajib, masya-Allah. Baik, yang kedua, yang disebut dengan membelanjakan harta adalah sedekah, masya-Allah. Sedekah termasuk dalam bahagian ibadah yang mana membelanjakan harta. Dan tuan-tuan bila kata ulama, daripada sudut zakat dia menggunakan harta benda, tapi daripada sudut sedekah dia secara umum, masya-Allah. Sedekah ni dia umum. Boleh jadi sedekah itu dengan menggunakan apa? Harta, masya-Allah. Boleh jadi sedekah itu juga kita menggunakan tenaga kita. Menggunakan tenaga kita, kita bantu orang. Ataupun menggunakan idea kita, kita bagi cadangan. Kita bagi cadangan untuk mudahkan orang dan sebagainya, masya-Allah. Ini sedekah, masya-Allah. Dia umum, bersifat umum. Dan tuan-tuan yang mulia, bahkan senyum juga dikira sebagai sedekah, menyenangkan hati orang, mudahkan orang, masya-Allah. Kita senyum juga dikira sebagai sedekah. Dan kata ulama, sedekah ini, kata ulama, boleh diterima untuk orang yang bukan Islam. Kalau kita nak bagi sedekah kepada orang bukan Islam, bantu mereka, boleh. Di sisi Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan Imam Nawawi sebut dalam kitab Al-Majmu' menyebutkan bahawa untuk sedekah orang bukan Islam boleh terima, masya-Allah. Berbeza dengan zakat. Zakat untuk 8 asnaf golongan yang kita sebutkan tadi, masya-Allah. Tapi untuk sedekah secara umum. Umum kepada sesiapa saja. Bahkan Imam Syafi'i sebut orang bukan Islam juga boleh terima sedekah. Baik. Berdalilkan pada hadis tentang Sayyidatina Asma radhiyallahu anha yang bertanya kepada Nabi SAW, yang mana ibunya, masya-Allah, waktu itu belum masuk Islam lagi, minta bantuan daripada dia, adakah dia boleh bantu? Nabi SAW benarkan, menunjukkan bahawa sedekah sunat ini dibenarkan walaupun kepada orang bukan Islam, dengan niat untuk bantu mereka. Mudah-mudahan dengan sedekah yang kita berikan itu menjadi asbab dia tertarik hati kepada Islam. Baik, seterusnya,
Tuan-tuan dan ibu rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ialah infak yang kita nak bicarakan pada hari ini. Yang pertama zakat, yang kedua ialah sedekah, yang ketiga ialah infak. Maksudnya dalam bab ibadah maliyah, membelanjakan harta ini, yang pertama zakat. Zakat ni dia adalah berkaitan dengan harta benda. Dan ia tertumpu kepada 8 asnaf, 8 golongan. Yang disebutkan dalam Al-Quran 8 golongan, masya-Allah. Adapun sedekah yang kedua, membelanjakan harta juga tapi dia bersifat umum. Sedekah ni masya-Allah. Bahkan tenaga kita juga kita bantu orang dikira sebagai sedekah, masya-Allah. Idea-idea yang kita berikan, masya-Allah, juga dikira sebagai sedekah, masya-Allah. Dan juga tuan-tuan yang mulia, senyum juga dikira sebagai sedekah. Cuma tengok kepada keadaan lah senyum ni dikira sebagai sedekah macam mana. Kalau tabung lalu depan kita, masya-Allah, di masjid, ataupun kita tengah scroll Facebook kan, berlegar poster-poster sedekah, masya-Allah. Kalau kita senyum tak jadi, tuan-tuan. Ataupun tabung masjid lalu depan kita, kita senyum tak jadi. Sebab tabung itu ataupun tabung yang kita scroll di Facebook itu tidak memerlukan senyuman kita. Yang diperlukan ialah wang kita infak. Di situ tengok pada keperluan pula. Baik, yang ketiga ialah infak, masya-Allah. Tadi pertama zakat, kedua sedekah, yang ketiga infak. Baik, infak juga bersifat umum, cuma tidaklah seperti mana sedekah. Sedekah lebih umum lagi. Infak ini kata ulama, ia berkaitan dengan apa, tuan-tuan, masya-Allah? Dia boleh berkaitan dengan uang. Infak juga boleh berkaitan dengan makanan. Infak juga boleh berkaitan dengan pakaian. Seperti tuan-tuan tengok ada orang yang mana mengumpul pakaian-pakaian yang kita nak infakkan untuk bantu pelarian-pelarian di Syria, masya-Allah. Kalau tuan-tuan tengok di setengah-setengah negara, contohnya di Europe, ataupun tuan-tuan boleh tengok di setengah tempat di negara Arab pun ada, masya-Allah. Dia kotak infak ni, masya-Allah, dia ada kotak infak dia. Ada kotak infak untuk duit, masya-Allah. Ada kotak infak untuk makanan. Dia letak satu bekas tu atau satu almari gerobok macam tu kan. Siapa nak infak makanan boleh letak situ, beras dan sebagainya, masya-Allah. Ada juga kotak infak pakaian. Orang yang memerlukan pakaian boleh ambil pakaian di sana, masya-Allah. Maksudnya infak ni dia umum tapi tak seumum sedekah, masya-Allah. Adapun zakat ni dia tertumpu kepada harta, subhanallah. Zakat tertumpu kepada harta. Sedekah umum betul, masya-Allah. Sehingga kan senyum dikira sedekah, tenaga yang kita bantu orang pun dikira sebagai sedekah, subhanallah. Adapun infak, dia umum tapi tak seumum sedekah, masya-Allah. Iaitu kita boleh infakkan wang, boleh infakkan harta kita, boleh infakkan pakaian, boleh infakkan makanan. Ini suruh infak, subhanallah. Baik, infak pula kata ulama, seperti disebut oleh Allah SWT dalam Quran, tertumpu pada 5 golongan. Zakat tadi tertumpu pada 8 golongan asnaf. Adapun sedekah umum, masya-Allah. Orang yang bukan Islam pun kata Imam Syafi'i rahimahullah dibenarkan untuk kita bagi bantuan, bagi sedekah pada mereka untuk meringankan beban mereka. Mereka juga insan, manusia, hamba Allah Ta'ala. Baik. Adapun infak, dalam Quran Allah Ta'ala cerita, tertumpu kepada 5 golongan. Masya Allah. Baik. Yas'alunaka madza yunfikun. Allah berfirman dalam Quran. Kepada siapakah, kalau mereka bertanya kepada siapakah yang kami boleh infak, maka Allah menyebutkan 5 golongan yang mana kita boleh infak. Pertama siapa, tuan-tuan yang mulia? Iaitu wabil walidain, kedua orang tua kita, ibu dan ayah kita. Ini yang paling utama sekali, masya-Allah. Maksudnya Allah Ta'ala susun daripada segi turutan, siapakah yang lebih utama. Supaya kita jelas dan faham. Terkadang kala, masya-Allah, kita begitu kan membantu ataupun menginfak orang yang luar. Tak salah, itu pun satu perkara yang bagus. Dalam keadaan kita mengabaikan orang yang terdekat dengan kita, ibu ayah kita, keluarga kita, orang yang dekat dengan kita, masya-Allah. Di sini Allah Ta'ala sebut dalam Quran golongan ataupun mengikut turutan. Siapakah yang perlu kita dahulukan dalam kita berinfak, subhanallah. Baik, yang pertama orang tua kita. Wabil walidain, orang tua kita, ibu ayah kita, masya-Allah. Yang kedua, siapa dia, tuan-tuan? Iaitu kerabat terdekat kita. Kerabat terdekat kita, kata ulama, juga termasuk dalam keluarga kita, masya-Allah. Adik-beradik kita, ataupun sepupu, sepapak kita, saudara mara kita, masya-Allah. Ataupun kata ulama, jiran tetangga kita juga dikira sebagai kerabat, orang yang dekat dengan kita, masya-Allah. Orang yang dekat dengan kita, jiran tetangga kita. Maka kita perlu lihat perkara ini. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, ada pepatah Melayu mengatakan bahawa orang yang mana dia nampak, semut di seberang dia nampak. Gajah depan mata dia tak nampak, masya-Allah. Orang yang jauh-jauh susah dia nampak, masya-Allah. Tidak salah kita bantu orang Islam yang jauh-jauh yang susah, kita bantu, tak salah. Tapi jangan kita meninggalkan orang yang dekat dengan kita. Orang yang dekat dengan kita, masya-Allah. Ini disebut oleh Nabi SAW.
Dan kisahnya kita akan cerita lepas ni, masya-Allah. Baik, yang ketiga siapa tuan-tuan? Yang ketiga ialah orang-orang miskin. Yang ketiga orang anak yatim, wal yatama, orang yang mana yatim, masya-Allah, anak-anak yatim. Yang keempat wal masakin, iaitu orang-orang miskin. Dan yang kelima siapa dia tuan-tuan? Iaitu wabnis sabil. Iaitu ibnu sabil. Ibnu sabil ni siapa tuan-tuan dan ibu rahmati lagi dikasihi Allah? Ibnu sabil itu adalah mereka yang mana masya-Allah terputus bekal dalam perjalanan mereka. Orang musafir lah yang terputus bekal. Maksudnya dia merantau, mengembara di negara orang, masya-Allah. Seperti zaman-zaman dulu Imam Bukhari, Imam Syafi'i, semua ulama-ulama dulu kan, mereka mengembara pergi negara-negara lain mencari ilmu dan sebagainya. Tapi ulama-ulama ni taklah minta bantuan dan sebagainya. Tapi kita nak sebut di sini definisi Ibnu Sabil itu adalah mereka yang mana terputus bekal dalam perjalanan mereka, subhanallah. Mereka layak untuk diberi infak. Masya-Allah. Baik. Seterusnya tuan-tuan ibu rahmati lagi dikasihi Allah, ini 5 golongan telah kita sebutkan mengenai orang yang berinfak. Tuan-tuan, dalam hadis Bukhari, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma cerita dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, tidak ada kegiatan ataupun tidak ada amal perbuatan Nabi SAW yang lebih banyak. Yang lebih banyak yang Nabi SAW kerjakan, masya-Allah, melebihi daripada perkara membelanjakan harta ni tuan-tuan. Masya-Allah. Dalam infak, dalam sedekah, masya-Allah. Nabi SAW nak ajar kita dalam Ramadan ini supaya ada sifat dermawan. Orang yang menginfakkan harta, orang yang membelanjakan harta, sama ada sedekah ataupun infak, Allah Ta'ala akan angkat sifat kedekut dalam diri dia, tuan-tuan. Kalau kita rasa sifat bakhil dalam diri kita, masya-Allah, kita boleh mulakan, tuan-tuan, untuk membelanjakan harta. Belajar sikit-sikit, masya-Allah. Belajar untuk menginfakkan harta jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan dan ibu rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kita menyatakan tentang sedekah tadi, menyatakan tentang sedekah tadi, ada pandangan menyebutkan seperti mana yang telah disebutkan dalam hadis Nabi SAW kan. Bahkan ulama telah susun waktu yang afdalnya sedekah. Bahkan setengah pandangan kata itu juga waktu yang afdal untuk kita menginfakkan harta jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iaitu bila mana kita terasa diri kita ni kedekut. Bila rasa kedekut je, waktu itulah kita infakkan harta, belanjakan harta, sedekahkan harta, subhanallah. Yang kedua, ketika kita terasa nak jadi kaya. Terasa nak jadi kaya kan. Aku ni terasa nak jadi kaya ni, kalau aku sedekah ni, nanti kurang harta aku, nanti tak boleh jadi kaya. Kan? Ada orang kata kalau RM1 pun tak cukup, tak boleh jadi orang kaya, tak boleh buat rumah batu. Tuan-tuan, masya-Allah. Baik, yang ketiga, bila mana tuan-tuan? Bila terasa miskin. Bila ni kalau aku bagi ni nanti, ni takut miskin nanti. Mula-mula tadi kita bila terasa kedekut, bila terasa nak jadi kaya, bila terasa takut miskin. Ini juga kita kena infakkan harta yang Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa tuan-tuan mula? Ganjaran yang begitu besar Allah Taala sediakan untuk mereka yang berinfak, membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Seterusnya, tuan-tuan dan ibu rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Setiap amal kebaikan yang kita buat, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha, akan digandakan 10 kali ganda. Subhanallah. Ini tuan-tuan, ini hari-hari biasa, tak termasuk Ramadan. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Segala amal yang kita buat tuan bila digandakan. Setiap amal yang kita buat, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha, digandakan 10 kali ganda. Subhanallah. Kalau dalam Ramadan hadis Bukhari sebut, amal sunat digandakan hingga tahap pahala fardu, adapun amal fardu dibagi 70 kali ganda fardu. Subhanallah. Tuan-tuan boleh bayang betapa besarnya ganjaran yang Allah Ta'ala nak berikan dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, setengah ustaz-ustaz kita memberi pandangan bahawa kalau nak bagi duit raya, jangan bagi duit raya pada 1 Syawal. Nak bagi duit raya, bagilah pada bulan Ramadan, akhir Ramadan, mungkin 29 Ramadan. Ni Pak Long nak bagi duit raya siap-siap. Esok 1 Syawal Pak Long tak bagi dah. Ini Pak Long yang bijak lah. Sebab dia nak ganjaran di akhirat, masya-Allah. Ni tuan-tuan, masya-Allah. Baik, jadi bila dia bagi dalam bulan Ramadan, maka ganjarannya berbeza dengan 1 Syawal, masya-Allah. Masuk azan maghrib 1 Syawal, dah beza dah.
Tahun ni ustaz macam mana nak bagi duit raya, PKP tak boleh balik kampung. Tuan-tuan, bank in boleh, Masya Allah. Kita beli makan food panda online boleh bank in. Kita bank in, katalah anak saudara tu kat rumah adik kita ataupun rumah abang kita. Ada anak saudara 4 orang, kita kira berapa seorang kita nak bagi. Kita bank in lah. Dekat bapak dia, pesan pula bapak dia, kau jangan sapu pula, ini bagi dekat anak kau. Ni tuan-tuan, Masya Allah. Zaman dah canggih, kita boleh. Jangan jadikan sebagai alasan untuk kita tidak bagi duit raya kepada anak buah kita, Masya Allah kan. Ambil peluang Ramadan tuan-tuan milik untuk kita bagi duit raya pada mereka. Ini setengah asatizah kita bagi cadangan sedemikian. Baik. Seterusnya Allah SWT berfirman mengenai infak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak dikira sebagai membelanjakan harta selagi kamu tak dikira sebagai lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Membelanjakan harta selagi kamu tidak membelanjakan perkara yang kamu sayang. Subhanallah. Tak dikira sebagai infak yang, maksudnya kata ulama di sini nak cerita infak yang paling tinggi lah. Darjatnya adalah darjat orang yang menginfakkan benda yang dia sayang. Maka di saat itu kata ulama dalam hadis sahabat cerita, datang seorang sahabat Nabi SAW, Hazrat Sayyidina Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Hazrat Sayyidina Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu ni siapa tuan-tuan yang mula? Suami kepada Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ayah tiri kepada Hazrat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, masya-Allah. Orang hebat dan di antara orang yang senang di kota Madinah, subhanallah. Ladang kurmanya besar tuan-tuan, masya-Allah. Ada telaga dalam ladang kurma ni namanya Birha, dan Nabi SAW sering minum air di sana, dan Nabi bebas. Nabi dibenarkan untuk ambil, kalau nak ambil makan kurma dalam ladang dibenarkan, masya-Allah, dan dekat dengan Masjid Nabawi. Dan tapak ladang tu sekarang kalau tuan-tuan tengok dalam Ma'alim Madinah, Allah di kawasan tapak belakang Masjid Nabawi. Tuan-tuan masuk pintu belakang Masjid Nabawi, ada pintu namanya Bab Malik Fahad, pintu Malik Fahad. Di kawasan itulah tapak ladang kurma milik Hazrat Sayyidina Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dan tapak dia punya Birha tu masih ada tapak je lah, dia tutup. Dekat kapet tu dia ada apa? Tanda pakai mozaik. Orang lelaki bolehlah tengok sebab tu kawasan semayang orang lelaki, subhanallah. Baik, jadi dia telah datang jumpa Nabi SAW. Dan dia bagi tahu kepada baginda, ya Rasulullah, saya ni ada kebun kurma, masya-Allah, ada telaga. Dan telaga tu telaga yang paling saya sayang. Bila turun ayat ni, maksudnya darjat yang paling tinggi dalam infak ialah membelanjakan harta yang kita sayang. Maka saya paling sayang ialah telaga ni, masya-Allah. Maka saya ingin infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Infakkan, beri kepada kamu ya Rasulullah. Dan kamu buatlah sesuai dengan apa yang terbaik, masya-Allah. Kata ulama, di sini ada banyak pelajaran yang kita dapat belajar. Pertama, Abu Talha ajar kita, bila mana perintah Allah Ta'ala turun, dia ke depan dalam mendahulukan, menyempurnakan perintah Allah Ta'ala. Wasari'una fil khairat, bersegera kepada kebaikan. Kita tuan-tuan bila dalam bab derma dan sebagainya, sepatutnya kita, kalau kita lah orang yang ada harta, subhanallah, kita terkedepan. Sama ada kita nak tegang-tegang ke, sembunyi-sembunyi terpulanglah pada kita, sebab kedua-duanya dibenarkan, masya-Allah. Baik, namun tuan-tuan ibu rahmati lagi dekat Allah, kalau kita ni orang ada harta, kita kata tengok orang dululah. Kalau orang lain bagi, saya bagilah. Kalau Ali bagi, saya bagilah. Kalau Abu bagi, saya bagilah. Kalau dia tak bagi, saya tak bagilah kot. Sepatutnya kita belajar macam Abu Talha, kita terkedepan dalam membelanjakan harta dan menyempurnakan perintah Allah Ta'ala. Dia ke depan, mendahului orang lain. Ya Rasulullah, saya ni ada telaga dan ada kebun. Nabi pun tahu tentang perkara tu. Masya Allah. Dan saya nak belanjakan harta jalan Allah, nak infakkan, masya Allah. Sebab ini yang paling saya sayang. Sebab ayat Quran tu kata, maksudnya darjat yang paling tinggi dalam infak ialah membelanjakan yang paling kita sayang. Tuan-tuan, apa dia beritahu kepada Nabi? Dia ajar kita yang kaedah. Yang kedua, pertama tadi dia terkedepan dalam menunaikan perintah Allah. Yang kedua, dia ajar kita kalau kita nak infak harta, kita ikut keperluan yang diperlukan pada masa itu. Contoh, tuan-tuan nak infak madrasah. Infak kat madrasah. Contoh kata, ni 1,000 ni, 1,000 ni saya nak untuk buat tandas saja. Contoh. Sedangkan tandas dah siap. Maka sepatutnya Abu Talha ajar kita bagi infak kat madrasah, kat mudir-mudir pondok, mudir-mudir madrasah, ataupun tempat-tempat pengajian agama, ataupun di masjid. Orang yang mengendalikan tentang pengurusan ini, kita bagi dia, kita kata, tuan, ini saya infakkan harta saya. Tuan
gunalah untuk pembangunan masjid ke ataupun pembangunan madrasah sesuai dengan keperluan madrasah, sesuai dengan keperluan pondok, sesuai dengan keperluan masjid. Bukan kita yang letak syarat. Kita yang letak syarat. Buat tandas je, saya tak nak buat benda lain, buat tandas. Jadi duit tu tak boleh buat benda lain. Sebab dia dah syarat, dia letak, dia kata buat tandas saja. Sedangkan tanah telah dibina dengan cantik, elok dah, Masya Allah. Maka kita menghadkan. Sedangkan Abu Talha ajar, kalau kita ni betul-betul nak infak, kita beri kelonggaran. Ya Rasulullah, ikutlah keperluan mana yang sesuai. Masya Allah, ikut Tuan. Tuan rasa nampak terbaik untuk apa digunakan saya punya ladang ni, ikut Tuan, Masya Allah. Ni tuan-tuan, ni kaedah. Kaedah, Masya Allah. Untuk mudahkan orang sebenarnya, Masya Allah. Jangan kita tetapkan, khadkan. Kita mudahkan. Baik, apa yang dijawab oleh baginda? Nabi beritahu, bakhin, malun rabih. Bakhin, malun rabih. Ini disebut dalam Hayatus Sahabah. Kita ini kalang oleh Syekhul Hadis, Mana Yusuf Kanahlawi rahimahullah. Baik, tuan-tuan ibu rahmati lagi dikasih Allah, bakhin, beruntung. Harta yang begitu luar biasa, begitu barakah, begitu berkat, Masya Allah. Begitu menguntungkan, kan? Harta yang terbaik, subhanallah. Bakhin, beruntung, Masya Allah. Namun tuan-tuan ibu rahmati lagi dikasih Allah, di sini, tadi yang pertama, kita dapat belajar daripada kisah ini, Abu Talha terkedepan dalam menginfakkan harta, dalam menunaikan perintah Allah. Bila perintah Allah turun, dia orang paling ke depan sekali. Sebab dia tahu dia orang ada harta, dia ke depan. Sebab tu kalau kita dengar ada orang memerlukan bantuan dan sebagainya, kita ialah orang ada harta, kita terkedepan. Kalau kita bukan orang ada harta, kita terkedepan dalam melihat apa keperluan yang saya boleh bantu. Saya tak ada harta, tapi apa yang saya boleh bantu? Oh, saya boleh bantu daripada sudut memberi cadangan ataupun memberi tenaga saya. Kita terkedepan dalam bab itu. Yang kedua, Abu Talha memberi kelonggaran kepada Nabi SAW, ikutlah. Nak buat apa pun buatlah yang mengikut keperluan. Tidak menghadkan harta yang diinfakkan tadi. Baik. Yang ketiga, Nabi SAW tunjuk contoh kepada kita. Apa dia tuan-tuan? Yang ketiga dalam kisah ini yang kita dapat pelajaran, iaitu Masya Allah, Nabi SAW bagi tahu apa tuan-tuan? Sangat-sangat baik. Dia bukan mafhum, kata ulama. Namun, saya punya pandangan, saya punya cadangan kepada kamu, wahai Abu Talha. Apa dia? Ladang ini ataupun telaga ini diberikan, diinfakkan kepada kerabat yang ada dengan kamu, Masya Allah. Kata ulama, ada kerabat Abu Talha yang bukan dekat, jauh. Yang dekat Abu Talha dah bantu dah, yang jauh sikit. Iaitu dua orang sahabat Nabi SAW yang merupakan kerabat Abu Talha tapi jauh sikit. Disebut dalam hadis, iaitu Hazrat Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an dan juga Hazrat Sayyidina Hasan bin Sabit Al-Ansari radhiyallahu an. Kedua-dua ini tuan-tuan Al-Ansari, orang Ansar, kerabat yang jauh daripada Abu Talha. Nabi SAW menganjurkan kepada Abu Talha untuk berikan perkara ini kepada, memberikan yang dia nak infakkan tadi kepada, dia terima. Yang kamu infakkan, Nabi terima, Masya Allah. Nabi terima, Masya Allah. Tapi Nabi berkata, Nabi anjurkan perkara ini diinfakkan. Perkara ladang ini, telaga ini diinfakkan kepada kerabat kamu, Masya Allah. Walaupun kerabat tu jauh, tapi tetap dikira sebagai kerabat, Masya Allah. Siapa tuan? Hazrat Sayyidina Ubay bin Ka'ab dan Hazrat Sayyidina Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Di sini Nabi SAW nak tunjukkan kepada kita, dalam susunan menunaikan infak ini, Allah Ta'ala telah cerita dalam Al-Quran. Pertama, kepada wabil walidain, kepada kedua orang tua kita, ibu ayah kita, Masya Allah. Jangan sampai orang lain kita bantu, mak ayah kita tak bantu. Amat menyedihkan. Tuan-tuan yang mulia, tahun lalu kami keluar dakwah di Korea. Di Korea, Masya Allah. Di Korea, tuan-tuan yang mulia, pembangunan, Masya Allah, material begitu dahsyat, Masya Allah. Sehingga kan, moral insan tidak dibina. Sehingga kan, waktu malam-malam, masjid-masjid yang kami keluar dakwah tu, kita akan jumpa makcik-makcik, pakcik-pakcik tua-tua yang kutip kotak. Orang susah, tuan-tuan. Gelandangan. Kutip kotak tengah-tengah malam. Dan gelandangan ni tak dihiraukan oleh orang di sana sangat. Jadi dia nampak kita foreign, dia nak berbual lah dengan kita. Dia boleh cakap orang putih, Masya Allah. Dia pun cakap, dia kata, makcik tu kata, saya ada anak, dia kata. Anak saya masa kecil saya hantar belajar sampai Malaysia, dia kata. Dia tahu kita jemaah dakwah daripada Malaysia. Anak saya hantar belajar sampai Malaysia. Baik. Anak saya balik, dapat kerja yang bagus. Masa tu kami keluar di dakwah di Bandar Osan, satu negeri dalam Korea Selatan.
Dia kata sekarang anak saya duduk di Seoul, di ibu negara kan, di Seoul kan. Dan dia ada kehidupan dia, dan dia tinggalkan saya di sini. Mak dia tuan-tuan yang mulia, Masya Allah, kutik kotak, gelandangan, anak orang kaya dekat bandar Seoul sana. Tapi ini bukan orang Islam lah. Cuma nak bagi tahu pada kita, janganlah kita jadi sampai macam ni. Kita jadi orang kaya, orang senang, kita meninggalkan ibu ayah kita, Masya Allah. Nabi SAW ajar, Abu Talha nak infak harta pada Nabi. Nabi tengok ada kerabatnya. Walaupun bukan dekat, yang jauh. Yang dekat-dekat semua Abu Talha dah tolong. Yang jauh, Nabi SAW menganjurkan beri pada kerabat. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala cerita, untuk infak pertama, wabil walidain, kedua ibu bapa. Yang kedua ialah kerabat, Masya Allah. Kerabat ni termasuklah keluarga kita yang dekat ataupun yang jauh. Dan jiran tetangga kita, Masya Allah. Kita tolong orang jauh, jiran tetangga kita tak tolong. Masya Allah. Ramadan yang mulia, tuan-tuan yang mulia. Bertukar juadah, ganjaran yang besar di sisi Allah SWT. Kita bantu kan, kerabat-kerabat kita masak sedap, special kita tukar-tukar makanan. Masya Allah. Orang tak balas, tak apa. Jangan harapkan balasan, tuan-tuan. Kita bagi tak apa. Dia tak pulang makanan balik, tak apa. Dia pulang pinggan kosong pun tak apa, tak ada masalah. Kita tak berhajat pun pada makanan. Tuan-tuan yang mulia. Yang ketiga siapa? Anak yatim. Ni turutan orang yang kita nak infak. Yang keempat siapa dia? Yang keempat orang miskin. Yang kelima Ibnu Sabil, orang yang terputus bekal dalam perjalanan, pengembaraan dia, pemusafiran dia, Masya Allah. Baik. Ini Nabi SAW ajar, tuan-tuan. Maka harta tu diinfakkan kepada Ubay bin Ka'ab dan juga Hazrat Sayyidina Hasan bin Sabit radhiyallahu an, Al-Ansari kedua-duanya. Baik. Tuan-tuan yang mulia, Allah Taala berfirman dalam Quran. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Kama thadi habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bayangkan tuan-tuan, dalam setiap amal yang kita buat pada hari biasa digandakan 10 kali ganda. Dalam Ramadan, amalan sunat diganda pada fardu, yang fardu dinaikkan darjat kepada apa tuan-tuan? Kepada 70 kali. Dan infak pula diganda 700 kali ganda. Tuan-tuan, kalilah tambah pula dengan yang 10 kali ganda setiap amal tu, dan 70 kali bagi yang mana amalan fardu. Subhanallah, bayangkan betapa besarnya ganjaran. Tak tahu nak ceritalah orang yang membelanjakan harta dari Allah Subhanahu Wa Taala ni, tuan-tuan. Maka tuan-tuan yang mulia, kita ambillah peluang dan manfaat ini untuk kita belajar menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, ulama mengatakan bahawa kadang-kala dalam kita menginfakkan harta, kadang-kala orang yang menginfakkan RM1 itu lebih besar ganjaran Allah SWT daripada RM100. Kenapa pula? Kerana kadang-kala RM1 tu kita ikhlas, RM100 kita tak ikhlas, kita nak tunjuk kat orang. Kadang-kala RM1 tu kita sedekah dekat tabung, sorok-sorok, tak nak bagi orang nampak, takut orang nampak. Biar betul dia ni. Kereta pakai kereta Porsche, pakai kereta Ferrari, RM1 je infak. Takut-takut nak tunjuk kat orang, sorok-sorok RM1 tu kan. Tak nak bagi nampak warna biru tu. Tapi kalau 100, warna ungu, terang-terang bagi orang nampak. Nampak ni, 100. Kata ulama, ini dia sudut diri kita lah. Dia sudut diri kita. Supaya kita tarbiah diri kita. Adapun kalau orang, dia nak sedekah terang-terang ke, nak sedekah sembunyi-sembunyi ke, itu hak dia, terpulang pada dia. Sebab dibenarkan dalam Islam. Tapi untuk diri kita sendiri, kita tarbiah diri kita. Supaya kita ikhlas kerana Allah SWT. Ikhlas ni tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala saja yang tahu. Tapi untuk mentarbiah diri sendiri, kita tarbiahlah diri kita, Masya Allah. Supaya setiap ringgit ataupun setiap apa yang kita belanjakan, kita infakkan itu kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita rasa RM1 kita sedekah ikhlas, kalau RM2 tak ikhlas, sedekahlah RM1 kata ulama. Tapi jangan kita sedekah selama-lamanya RM1. Usahakanlah supaya kita pergi kepada RM2, tuan-tuan. Tingkatkan. Bahkan setengah pandangan kita sedekah aja RM2. Walaupun dalam keadaan hati waktu tu belum cukup belajar ikhlas. Lama-lama, hari-hari RM2, dia jadi amal biasa, lama-lama dia jadi ikhlas. Bahkan setengah pandangan kata untuk datang kepada istiqlas. Istiqlas ni berterusan, Masya Allah. Berterusan kerana Allah SWT. Tidak berganjak lagi dah. Maka perlu kepada istiqamah, Masya Allah. Berterus, Masya Allah. Berterusan. Baik. Adapun tuan-tuan yang mulia, daripada sudut orang. Sudut orang, nak sedekah terang-terang ke, nak sedekah sembunyi-sembunyi ke, itu terpulang pada mereka. Mereka nak infakkan harta. Mereka nak ambil gambar dan sebagainya. Itu terpulang pada mereka. Sebab kita tak boleh nilai ikhlas dia. Dia dengan Allah SWT. Bahkan di sisi Syaikhan. Syaikhan siapa tuan-tuan? Kalau dalam kehidupan sahabat, Syaikhan ni adalah Abu Bakar dan Umar. Kalau dalam dunia hadis, Syaikhan, dua syekh ini adalah Bukhari dan Muslim.
Kalau dalam mazhab Syafi'i, Syaikhan ni siapa tuan? Dalam Ashabul Syafi'i, Imam Ibn Hajar dan juga Imam Ramli rahimahullah. Ini Syaikhan dalam kehidupan sahabat, iaitu sahabat itu apa, Abu Bakar dan Umar. Di sisi Syaikhan sahabat, Abu Bakar dan Umar juga berlaku perbezaan. Abu Bakar suka sedekah sembunyi-sembunyi. Umar sedekah terang-terang untuk memotivasi orang lain supaya mereka turut sedekah. Kamu sedekahlah. Ada harta sedekah. Nak bagi semangat, motivasi, suntikan semangat, masya-Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia, kedua-duanya boleh. Untuk orang tak ada masalah. Ada pun untuk kita kena jagalah diri kita. Kita khawatir tak ikhlas dalam kita menginfakkan harta jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tuan-tuan yang mulia, kita perlu ada sifat yang mana tuan-tuan ghibtah seperti sahabat. Dan tak boleh rasa hasad. Hari ini berlaku yang ada pada dunia pada hari ini, bahkan yang hari ini tersebar di seluruh Malaysia. Kan, kecoh sekejap di seluruh Malaysia. Bila mana kita tak boleh tengok orang menginfakkan harta. Orang sedekah, infakkan harta, dia nak ambil gambar ke, nak sembunyi-sembunyi ke, itu hak dia, masya-Allah. Terpulang kepada dia. Tapi kita pedengki dia, kita tak suka dengan dia buat terang-terang tu, kita hentam, kita burukkan. Ini perkara hasad. Sedangkan hasad bukan sifat sahabat Nabi SAW. Yang ada pada sahabat apa tuan-tuan? Ghibtah. Ini tuan-tuan kena tahu. Ghibtah ni apa tuan-tuan mulia? Tengok orang infak harta, hati teringin nak infak juga. Kalaulah saya ada harta juga, saya pun nak infak macam dia. Berkeinginan untuk buat macam dia. Itu ghibtah. Sepatutnya kita di Malaysia ni ada sifat ghibtah. Belajar daripada sahabat Nabi SAW. Tengok orang infak terang-terang ataupun sembunyi-sembunyi, terpulanglah pada dia. Kenapa? Ikhlas Allah Ta'ala yang tahu, Masya Allah. Boleh jadi kita yang sedekah senyap-senyap ni tak ikhlas. Dia sedekah terang-terang, ikhlas, Masya Allah. Penerimaan Allah Ta'ala. Baik, tuan-tuan dan ibu dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang penting kita usaha supaya ada sifat ghibtah, bukan hasad. Hasad ni kita nak supaya perkara tu dilucutkan, dihilangkan daripada dia. Adapun ghibtah, kita tak ada harta, dia ada harta, dia infak. Kita teringin nak jadi macam dia. Kalau saya ada harta, saya nak infak macam dia. Bahkan hadis yang lain kata ulama, orang yang ada cita-cita macam ni pun dapat pahala macam orang yang infak. Subhanallah. Dia tak ada harta tapi teringin, maka dapat pahala seperti orang yang infak. Subhanallah. Baik, tuan-tuan dan ibu rahmati lagi dikasihi Allah. Dalam bulan Ramadan yang mulia ini tuan-tuan, kita kena banyakkan amal, masya-Allah. Sebab seperti sebut dalam hadis Bukhari tadi, setiap amal sunat diganda dengan amalan fardu, dan amalan fardu diberi 70 kali ganda. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, masya-Allah, dalam kitab Marhaban Ya Ramadan yang dikarang oleh Hazrat Habib Muhammad Al-Amin Al-Madani, hafizahullah ta'ala, ulama besar di Madinah, masya-Allah, dalam kitabnya Marhaban Ya Ramadan menyatakan bahawa dianjurkan oleh para alim ulama untuk kita bernazar. Contohnya macam ni tuan-tuan. Katalah kita nak infak RM1. Ni saya contohlah sebab RM1 ni minima lah kan. Nak transfer ataupun nak bagi tabung masjid kan. Minima lah. Posen pun boleh, tak ada masalah. Cuma RM1 lah biasanya kan. Biasanya RM1 lah. Katalah kita nak sedekah RM1. RM1 ni kita boleh buat tak? Boleh, insya-Allah. Sebab line account kita ada duit banyak. RM1 je kita niatkan. Contoh lah, ni contoh. Kalau bagi lebih lagi baik. Sepatutnya macam tu. Baik. Jadi tuan-tuan yang mulia, masya-Allah, kita nazar contoh. Ya Allah, lepas subuh ni, ni katalah masjid buka lepas ni kan. Lepas subuh saya nazar dalam bulan puasa. Saya nazar lepas subuh ni kalau saya dipanjangkan usia, saya diberi peluang pergi masjid, saya nazar, saya nak infak ataupun nak sedekah RM1 di tabung masjid. Ni tuan-tuan, masya-Allah. Baik. Nazar tu jadi wajib tak? Wajib kalau kita berpeluang pergi masjid lah, sebab kita dah letak syarat tadi kan. Andai kata kita pergi masjid, insya-Allah lepas subuh kita masuk dalam tabung masjid. Baik. Pahala dia sama tak macam sedekah biasa? Tidak. Dia tak dikira sedekah sunat sebab dia nazar. Nazar ni kata Habib Muhammad Amin Al-Madani, dia kata apa? Itu dikira fardu, wajib kan? Maka pahala dia 70 kali ganda. Ni tuan-tuan, masya-Allah. Kalau bukan bab sedekah, bab lain lah, contoh. Ya Allah, kalau saya dipanjangkan usia, lepas subuh ni saya nak zikir, subhanallah, saya bernazar. Saya bernazar, ya Allah, kalau dipanjangkan usia sampai lepas subuh, nanti kalau saya diberi usia lepas subuh, nanti saya dipanjangkan usia lagi, saya bernazar untuk saya zikir subhanallah 33 kali. Perkara yang mudah yang kita pun boleh buat, insya-Allah. Maka tuan-tuan dan ibu rahmati lagi dikasihi Allah, apa yang perlu kita buat? Lepas subuh kita zikir lah. Zikir subhanallah 33 tu tak jadi sunat dah, sebab kita dah nazar. Maka dia diganda
70 kali ganda sebab dikira pahala fardu. Ni orang yang mana Masya Allah bijak daripada sudut amal, Masya Allah. Tapi janganlah kita nazar benda yang susah, benda yang kita tak boleh buat, akhirnya akan memerangkap diri kita. Nazar benda yang senang-senang supaya kita dapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa dalam Ramadan dengan iman dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, janji-janji Allah, maka akan diampunkan dosa yang telah lalu. Masya Allah. Ini disebut tuan yang mulia oleh Habib Muhammad Al-Amin Al-Madani dalam kitabnya Marhaban Ya Ramadan. Dan tuan-tuan yang mulia, Masya Allah, untuk penutup kuliah zuhur kita pada hari ini, tuan-tuan yang mulia, berpuasalah kita tuan-tuan dengan membawa sifat da'i. Apa dia sifat da'i? Baik. Dia ada dua sifat. Sifat abid dan sifat da'i. Sifat abid, ahli ibadat punya sifat. Apa dia niat? Ya Allah, terimalah puasa saya pada hari ini. Kalau dia puasa, terimalah puasa saya pada hari ini. Kalau dia tawaf dekat Baitullah, terimalah tawaf saya pada hari ini. Kalau dia sedekah, terimalah sedekah saya pada hari ini. Kalau dia baca Quran, terimalah baca Quran saya pada hari ini. Kalau dia semayang, terimalah salat saya pada hari ini. Kalau dia tarawih, terimalah tarawih saya pada hari ini. Kalau dia zikir, terimalah zikir saya pada hari ini. Kalau dia berdoa, terimalah doa saya pada hari ini. Ini sifat abid. Kita bukan umat abid, tuan-tuan. Kita umat da'i. Apa umat da'i? Dia mengharapkan dia diterima dan umat juga diterima. Contoh kalau dia infak, ya Allah terimalah infak saya dan terimalah semua yang infak pada hari ini. Kalau dia sedekah, terimalah sedekah saya dan terimalah semua sedekah pada hari ini. Kalau dia solat tarawih, terimalah tarawih saya dan terimalah semua yang tarawih pada hari ini. Kalau dia puasa, terimalah puasa saya dan terimalah semua yang puasa dalam bulan Ramadan kali ini. Ini sifat da'i. Orang yang dia bawa sifat da'i dalam setiap amal dia, tuan-tuan, dia akan menuju kepada penerimaan Allah yang cepat, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, ini sifat sahabat, sifat da'i, sifat nabi-nabi. Maka kita bawa sifat da'i dalam setiap amal kita. Kita mengharapkan penerimaan Allah kepada kita dan penerimaan Allah kepada seluruh umat. Mudah-mudahan Allah terima kita semua. Saya mohon maaf sepanjang bagi perkongsian terkasar bahasa. Tersilap kata terlanjur bicara. Minta maaf tuan-tuan, minta ampun pada Allah. Dan apa yang saya cakap, saya dapat amal, dan tuan-tuan yang mendengar dapat amal, dan sama-sama kita sampaikan. Dan tuan-tuan yang mulia, kita buatlah yang terbaik untuk Ramadan kali ini. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.